Maka bila kita dah faham pada malam ini perbincangannya, Allah benci, Allah tak suka pada orang yang ucapkan dengan ucapan-ucapan yang keji, kita kena jaga lidah kita ini supaya tidak jadi sebagaimana orang yang Allah benci itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah di Masjid An-Naim pada malam ini? Sihat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan untuk bertemu sekali lagi bagi menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, dan kita akan menyambung perbincangan tentang benteng ghaib, dan subtopik kita menjaga lisan masih lagi berbaki berapa ya? Ada banyak lagi lah ya. Mungkin sampai ke satu masa saya rasa kita boleh skip lah perbincangan menjaga lisan ini. Cuma pada malam ini ya, jemaah, kita akan menyambung perbincangan tentang benteng ghaib itu tadi, menjaga lisan daripada satu lagi aspek, yakni menjaga lisan dari kata-kata keji dan kotor. Okey, menjaga lisan dari kata-kata keji dan kotor. Kita berada di halaman 416. Okey, betul. Halaman 416. Ya, jadi di halaman kita yang ke-416 ini ada sebuah hadis yang ditampilkan kepada kita bagi menguatkan subtopik ini tentang menjaga lisan kita agar tidak berkata-kata keji dan kotor. Nabi SAW tentang hal ini, Nabi ada mengingatkan kepada kita. Apa yang Nabi ingatkan? Di sini Nabi SAW bersabda. Nabi kata, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i. Maksudnya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin mereka yang suka menuduh, iaitu memfitnah. Jadi kalau kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan orang yang suka menuduh ya orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang bohong, dengan memfitnah lah dengan kata lain. Ataupun tadi Nabi kata apa ni? Walalla'an, bukanlah juga orang yang beriman kepada Allah ialah mereka yang suka melaknat. Suka laknat orang lain. Ini bukan. Orang beriman bukan begitu ya sifatnya. Kemudian kita dapati dalam perkataan ini yang bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada malam ini. Apa kata Nabi? Walal fahish. Iaitu bukanlah dia seorang yang berbuat keji. Berbuat keji ni kita boleh kata tidak kira sama ada ia daripada sudut ucapan kita ataupun daripada sudut perbuatan kita. Ya. Jadi bila kita kata ia adalah daripada sudut perbuatan ataupun daripada sudut ucapan, kan? Bila kita adalah seorang yang melakukan perkara-perkara yang keji, ia adalah satu hal yang tidak seharusnya ada pada diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Dan jangan lupa di sini, okey? Jangan tertinggal pula kita. Ada lagi satu ciri yang Nabi SAW kata apa? Orang mukmin tidak bersifat dengan sifat ini, iaitu walal badhi'i. Ya, walal badhi'i. Dan suka menyakiti orang lain. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, status hadis ini adalah sahih. Jadi Nabi ingatkan kepada kita, orang yang beriman bukanlah orang yang suka menuduh
memfitnah orang lain. Orang yang beriman, dia tidak melaknat orang lain. Orang yang beriman, dia tidak berkata-kata keji ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Orang yang beriman, dia tidak menyakiti orang lain. Jadi, kan, bila kita kata orang beriman, dia bukan seorang yang fahish. Maksudnya ialah dia menjaga perbuatannya, tutur katanya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan dan mengucapkan ucapan-ucapan yang keji dan kotor. Jadi kena ingat baik-baik hadis ini. Jadi seorang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya itu bagaimana? Apa sifat-sifat ataupun apa perbuatan-perbuatan yang perlu kita elakkan? Antaranya ialah jaga lisan kita agar tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang keji. Baik, seterusnya, ya, kita juga ada sebuah hadis yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahish. Ya, innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahisha. Dalam kitab kita ada di perenggan yang kedua di situ, yang mana disebutkan bahawa Usamah bin Zaid radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yuhibbul fahishal mutafahisha." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji dan ucapan yang keji. Jadi, hadis ini ia menjadi penguat kepada hadis kita yang pertama tadi. Hadis kita yang pertama, Nabi sebutkan bahawa orang yang beriman dia tidak bersifat dengan sifat-sifat yang keji, perbuatan yang keji dan mengucap ucapan yang keji. Untuk menguatkan apa yang ada pada hadis kita yang pertama tersebut, Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah tidak suka kepada orang yang buat perbuatan yang keji dan orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang keji ataupun ucapan-ucapan yang kotor. Kita nak jadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Tak nak kita ni, jadi orang yang dibenci oleh Allah. Ia akan menyeksakan jiwa dan raga kita. Maka bila kita dah faham, pada malam ini perbincangannya, Allah benci, Allah tak suka pada orang yang ucapkan dengan ucapan-ucapan yang keji, kita kena jaga lidah kita ini supaya tidak jadi sebagaimana orang yang Allah benci itu tadi. Jadi Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita. Apa yang Nabi ingatkan? Nabi ingatkan begini. Pada hadis kita yang ketiga untuk topik ini, Nabi kata, Nabi kata bahawa innal fuhsha wat tafahusha laisa minal islami fi syai'in wa inna khairan nasi islaman ahsanuhum khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan keji dan perkataan kotor bukanlah dari Islam sedikit pun. Tadi, pertama, Nabi kata apa? Orang yang beriman, dia bukanlah orang yang melakukan perbuatan yang keji. Ataupun dia bukanlah orang yang keji. Kedua, Nabi sebutkan bahawa, pertama, Allah Subhanahu wa dah terbalik dah Sasa. Pertama, Nabi SAW sebutkan bahawa orang yang beriman, orang yang beriman bukanlah mereka yang melakukan perbuatan yang keji. Kedua, Nabi SAW sebutkan tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang keji dan berkata keji. Sekarang ini yang ketiga, Nabi SAW sebutkan, Nabi SAW tekankan di sini bahawa perbuatan keji dan perkataan kotor ia bukan daripada ajaran agama Islam. Jadi mereka yang menggunakan ucapan-ucapan yang keji dan kotor, sedangkan mereka adalah seorang muslimah,
tapi suka cakap benda-benda yang kotor, benda-benda yang keji. Agama kita tidak ajarkan tentang hal ini. Sebab itu, di akhir hadis ini, Nabi kata apa? Mereka kan yang sebaik-baik keislamannya, kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah, yang baik keislaman kita ini, bagaimana dia? Dia adalah orang yang berakhlak baik. Akhlaknya baik. Kerana kita pun tak suka kalau kita jumpa dengan orang yang mana ucapannya ucapan yang tidak baik. Ucapan yang keji, ucapan yang kotor, yang menyakitkan hati orang lain. Yang bila kita dengar, ya Allah, hai, kalau boleh setakat ni je lah aku jumpa dia macam tu. Sebab telinga ni tak tahan dengar apa yang dia ucapkan. Sangat dahsyat. Lidah dia jahat. Ini kan, kita kata orang yang begini dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Sebab itu, bila dia ucapkan perkataan-perkataan, dia tak fikirkan tentang orang lain. Jadi penting di sini Nabi SAW ingatkan. Pertama, Nabi kata, perbuatan keji, ucapan keji bukan daripada ajaran Islam. Kerana ia adalah termasuk daripada akhlak dan kepribadian kita. Seringkali ya, kita ni dinilai daripada apa yang kita ucapkan. Bila kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik, maka selalu orang kata, oh baik dia, Masya Allah. Ya, apa ni cakap semua baik dia. Orang yang duduk dengan kita pun tenang, tak ada rasa sakit hati. Orang lebih suka bersama dengan kita. Tapi, bayangkan, kalau ucapan kita setiap masa, setiap hari bertemu dengan sesiapa sahaja, ucapan kita adalah ucapan yang keji, menyakitkan hati orang lain. Ia adalah satu sikap yang ada pada diri kita menyebabkan orang tak selesa duduk dengan kita. Orang kalau nampak kita daripada jauh, orang dah lari dah. Sebab apa? Kita tahu, oh ni kalau cakap, ya Allah, tak tahan telinga aku dengar. Tak bagus. Orang kata apa? Negative vibes. Kan? Ada negatif-negatif perkara ni yang akan terkena pada diri kita. Sebab apa? Kerana dia punya ucapan-ucapan yang tak menyenangkan, tak enak didengar. Tapi, kita ni cakap daripada tadi ya, apa Nabi, ucapan keji, kan? Ucapan keji bukan daripada sifat orang yang beriman. Ucapan keji ini adalah mereka yang mengucapkan ucapan keji. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka orang yang mana berbuat perkara keji, mengucapkan ucapan yang kotor dan keji. Ia bukanlah termasuk daripada ajaran yang ditunjukkan oleh dalam agama kita. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ucapan keji ini? Okey, apakah maksud perkataan keji? Jika kita rujuk ya jemaah pada halaman kita yang ke-417 di situ, ada disebutkan kepada kita dengan pendapat Imam Al-Ghazali berkenaan dengan apakah maksud perkataan keji. Di sini ya, Imam Al-Ghazali, pendapat ini diambil ya oleh pengarang kitab, diambil daripada pendapat Imam Al-Ghazali dengan menjelaskan bahawa perkataan keji adalah mengungkapkan perkataan-perkataan yang kotor serta tidak disukai dengan ungkapan yang jelas. Ya, iaitu bila kita mengungkapkan perkataan yang kotor serta tidak disukai. Ini kita panggil sebagai perkataan yang keji. Perkataan yang kotor, yang tak disukai. Bila orang dengar, orang rasa macam, kenapa dia cakap macam gini? Kan? Ucapan-ucapan yang, mungkinlah boleh saya kata, contohnya, maki hamun, macam terima laknat, kan? Mengaibkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini antara antara ucapan-ucapan yang keji yang kita ucapkan, yang menyebabkan orang lain tidak selesa dengan kita. Maka sebab itu, ya, di sini disebutkan ya, pada contohnya di sini, misalnya kebanyakan dari perkataan kotor ini berlaku pada kata-kata yang misalnya berhubungan dengan persenggamaan dan sejenisnya. Contohnya kan kata-kata yang tak sedap lah dengar berkenaan dengan hubungan suami isteri. Ini tak seharusnya diperbualkan
secara ni lah, macam mana saya cakap bukan nak cakap secara open pun susah juga. Perkataan yang satu perbualan yang kita gunakan yang boleh sesuka hati kita cakap. Jadi ini tak bagus. Perkataan tak bagus. Dan dia sebutkan begini ya, kalau orang yang betul-betul dia jaga ucapan dia, kalaupun dia nak cakap sekalipun tentang hal ini, hal persetubuhan dan sebagainya ya, maka dia akan usaha untuk gunakan perkataan yang lebih baik. Yang mana dia ni berusaha untuk menjauhi ucapan-ucapan keji ini. Atau dalam bahasa kita apa? Kita guna perkataan ucapan yang berlapik. Okey? Yang berlapik supaya taklah nampak teruk sangat ucapan itu. Jadi orang yang ada akhlak, orang yang berbudi pekerti ini, mereka akan jaga ucapan mereka. Atau dengan kata lain saya kata beginilah, ya, bila kita mengaku diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, bila kita nak jadi seorang insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita juga ingin menjadi seorang insan yang benar-benar mengamalkan ajaran agama kita, kita akan usaha untuk menjaga tutur kata kita. Ya, kita akan usaha untuk menjaga tutur kata kita agar apa yang kita ucapkan, walaupun ada perkara-perkara yang mungkin sensitif untuk kita ucapkan, tapi kita gunakan perkataan yang lebih berlapik, perkataan yang lebih sopan, ya, supaya ia tidak menimbulkan ketidakselesaan kepada orang lain. Ia tidak memberikan ketidakselesaan kepada orang lain yang mendengar, yang akhirnya bagi saya mungkin ia boleh menyebabkan orang lain melihat kita ni jenis orang yang main cakap lepas je. Tak fikir, tak tengok kanan kiri depan belakang, main cakap je kan. Ada budak-budak ke, tak ada budak-budak ke, ada orang dewasa ke, kan, ada orang tua ke, tak ada orang tua, main cakap je. Sebab ada perkataan-perkataan yang tak boleh kita ucapkan di hadapan kanak-kanak. Ada perkataan-perkataan yang tak sesuai kita ucapkan bersama ketika kita nak berbual dengan orang yang lebih tua daripada kita. So di sini mereka yang ada akhlak, mereka yang beradab, dia akan usaha untuk guna perkataan-perkataan yang terbaik untuk menjaga tutur katanya itu tadi. Ini kita panggil sebagai akhlak yang baik, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan kepada kita itu tadi. Kan? Hadis yang baru kita baca tadi. Jadi kita ni jagalah ya, jaga ucapan kita, jaga pemilihan kata yang kita ingin gunakan ketika kita nak berbual. Tak kiralah sama ada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Kerana ia mencerminkan kepribadian diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah, dia akan usaha untuk beramal semampu mungkin dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bila Nabi kata orang yang beriman bukan orang yang berkata keji ataupun berbuat perbuatan-perbuatan yang keji, dia akan usaha jaga lidah dia agar bila nak cakap fikir dulu. Kan sesuai tak perkataan ini nak sebut, kan? Takut ayatnya kasar, takut ayatnya tak sesuai, takut ayatnya itu akan menyebabkan orang lain terasa hati dan sebagainya. Jadi fikir terlebih dahulu. Bila Nabi SAW kata tadi, orang yang Allah cintai, orang yang Allah suka ialah, orang yang Allah benci. Orang yang Allah benci, orang yang Allah tidak suka ialah mereka yang berkata-kata keji. Kita tak nak jadi orang yang sedemikian. Kita jaga lagi diri kita. Bila tadi Nabi kata apa? Orang yang bukanlah dalam ajaran agama kita ini ya jemaah, bila kita ni mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang keji, sekali lagi ya, kita nak jaga diri kita supaya kita menampilkan kepada orang di sekitar kita tentang akhlak yang benar, adab yang betul yang diajarkan oleh agama. Maka itulah tugas kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ya, akhlak ini dia bukan hanya semata-mata pada tindakan kita, tingkah laku kita, tetapi akhlak itu juga dicerminkan menerusi
ucapan-ucapan kita. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ya, sedikit sebanyak yang memberikan manfaat dan nilai tambah kepada ilmu yang kita miliki dan memberikan motivasi kepada diri kita untuk terus-terusan menjaga lisan kita ya, agar sentiasa mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.